mereka yang telah dimufliskan, mereka yang berhadapan dengan masalah kebankrapan, terus terbelenggu, kan? Terus terganggu dengan kehidupan daripada masa ke semasa, hasil daripada satu akta yang tidak memihak atau tidak berlaku adil kepada bangsa yang sepatutnya. Okay? Jadi hari ini kita membawa satu isu yang bukan isu baru, tapi isu yang tidak selesai setelah begitu lama. Setelah begitu lama, isu ini masih tergantung-gantung dan tidak kita seolah-olah merasakan ia tidak mendapat prioriti dalam perkara-perkara pengurusan di negara ini, ya. Maknanya tidak diberikan prioriti kerana kita telah dijanjikan dengan akta ni, akta yang dipinda ini sejak saya rasa 3-4 tahun dah, sebelum YB Nancy Sukri lagi, dah banyak tahun. Tapi masih sehingga hari ini kita dapati benda ini belum lagi bergerak seharusnya. Dan kita sebagai stakeholder, ya, kita antara stakeholder yang mewakili mereka yang telah dibankruptkan, tidak juga mendapat apa-apa input daripada Jabatan Insolvensi. Kita rasa kita layak ataupun kita harus juga diberikan input ataupun updates lah, apa-apa perkara yang hendak diubah. Mungkin daripada sampai seumur hidup bankrupt, mungkin berapa tahun. Ini benda perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupan seharian orang-orang yang bankrupt. Sama ada boleh menjadi penjawat awam atau tidak, benda-benda perkara-perkara yang masih tidak terjawab. Dan contohnya mungkin juga melibatkan isu-isu pertindihan yang dilihat sebagai pertindihan kuasa. Menteri kata okey, akta kata tak berapa okey, bank kata okey, yang ini kata tak okey. Jadi banyak sangat yang kita lihat melibatkan kepentingan umum, ya. Dan hari ini kita ada lebih kurang 300,000 bankrupt, ya. Dan saya tahu betapa susahnya, betapa azabnya untuk melepasi bankrupt ini juga, ya. Pasal ini saya berpengalaman, saya pernah dibankruptkan disebabkan menjamin orang, dan kita melalui cukup seksa punya lah, macam neraka dunia lah juga, ya. Jadi kita rasa hari ini masyarakat telah maju. Kalau kita suka merujuk kepada UK, Australia, Amerika dalam perkara-perkara lain, perkara ini pun harus kita rujuk, kerana di UK, tak silap saya, mungkin 3 tahun 5 tahun, dan ada tempat yang di Europe 3 tahun aja. Dan adakah bankruptcy ini hendak dijadikan pendera ataupun membantu mereka yang bankrupt pulih balik ke pangkal jalan? Dan apa juga contohnya tanggungjawab penjamin. Kadang-kadang penjamin ini orang dah lepas, penjamin tak lepas, orang yang dijamin lepas, orang yang penjamin belum lepas. Dan kalau ada pinjaman 100,000, kalau dapat penjamin berapa pinjaman seorang. Jadi ini banyak sangat perkara yang kita mahu dirujuk juga. Ya, kita tak mahu sekarang ni saya tak dengar lagi ada akta, kita belum dengar lagi, Mus, ya? Belum lagi. Tapi maknanya draftnya kenalah diedarkan dan dipercepatkan supaya seksa dunia ini dapat diatasi, dan mungkin dapat bagaimana ia membantu orang muflis ini balik ke masyarakat, pangkal masyarakat. Jadi sebenarnya Datuk Mus akan mungkin membawa beberapa kes, ya. Beberapa kes contoh yang macam mana kita lihat pelaksanaan undang-undang ini perlu dipercepatkan bagi membawa keadilan. Pasal bukan semua orang bankrupt ini melalui proses pinjaman wang ataupun proses menjamin. Ada juga yang tak ada kena-mengena, dia pun tak tahu. Tiba-tiba orang pakai signature dia, itu pun ada. Jadi mungkin perlu ditangani mengikut keperluan keadaan. Akta itu perlu cukup progresif lah. Kita tak nak akta yang regresif, ya. Kalau kita lihat ISA pun dibuang, jadi benda-benda yang perkara yang tidak saya rasa yang tidak baik untuk masyarakat tidak harus dikekalkan. Di dalam beberapa kes yang kita alami, pihak bank, pihak yang pemiutang atau mereka yang beri hutang tadi bersetuju untuk reactivate akaun tersebut.
ya, agar properti yang ada seperti mana dia ada satu rumah saja tidaklah perlu dilelong, ya. Bermakna pihak bank ataupun pihak pemiutang tadi bersedia untuk berkompromi, ya. Tetapi disebabkan akta kan, Call maka back dalam 15 minit. disebabkan akta, pihak bank perlu mendapatkan konsen kebenaran daripada Jabatan Insolvensi. Di bawah Akta Kebankrapan 1967, menurut penjelasan yang diberikan oleh pihak Jabatan Insolvensi, tidak membenarkan mereka untuk beri konsen. Walaupun menteri dah bagi ya. Walaupun menteri dah berikan, tetapi ketua pengarah insolvensi punya kuasa untuk menentukan. Dan mereka pada peringkat ini tidak memberikan kerjasama langsung kepada mangsa-mangsa atau mereka yang telah muflis. Sepatutnya mereka perlu melihat isu ini daripada sudut kemanusiaan. Undang-undang ni adalah undang-undang yang kita buat, manusia buat, mesti ada loophole dia. Di mana loophole dia yang memudahkan bicara tersebut, memudah untuk akaun itu diaktifkan. Kenapa sampai peringkat kita perlu mengkucak-kacirkan masyarakat dan akhirnya harta mereka yang muflis tadi dilelong. Kesannya kepada masyarakat, apabila harta tersebut dilelong, ke mana mereka, keluarga mereka nak pergi? Itu menjadi salah satu daripada isu masyarakat, ya. Selepas itu, adakah mereka tidak peduli dalam isu-isu ini? Adakah pihak-pihak di peringkat atas sana berperanan seperti robot yang tidak menyeperi kemanusiaan dan terkekang dengan akta-akta yang lapuk sebegini? Sebab itu kita nakkan akta sebegini dirombak dan dinilai semula bersesuaian dengan kehendak semasa dan menjadikan rasa kemanusiaan tu sebagai salah satu perkara. Dan sepatutnya Jabatan Insolvensi bukan sahaja sebagai agensi kerajaan yang menjadi caretaker di antara pemiutang dan mereka yang berhutang, tetapi mereka juga mesti berperanan sebagai pendidik, Dan membantu bagaimana mereka yang telah menjadi mangsa muflis tadi menguruskan kewangan mereka selepas itu. Begitu juga dalam soal lelongan. Di dalam soal lelongan, di bawah Akta Kebankrapan 1967, sebarang pelelongan harta dan aset atau sebagainya mesti mendapat konsen daripada Jabatan Insolvensi. Tetapi pihak bank, pihak institusi kewangan atau sebagainya, sekiranya nak melelong sesuatu aset tadi, mereka boleh lari lagi kepada satu akta lagi, iaitu Akta Kanun Tanah Negara. pergi ke sana ya. Pergi Akta Kanun Tanah Negara, Boleh lelong lah. mereka tidak perlu dapat konsen daripada Jabatan Insolvensi. Masalah yang timbul apabila mereka mendapat konsen atau kebenaran untuk menjual aset tersebut daripada pejabat tanah, duit perolehan yang diperolehi oleh pemiutang atau pihak perbankan tadi tak perlu diagihkan kepada mana-mana parti atau mereka-mereka yang file POD atau proof of debt kepada Jabatan Insolvensi. Mereka boleh pungut semua duit tu tadi. Jadi nanya lah. Jadi Cukup nanya kepada si bankrupt. Kalau tidak, kalau duit lebih, patutnya bolehlah settle kan, boleh dapat. Jadi ini satu benda yang teruk lah. Maknanya nak lari daripada akta boleh. Pihak bank boleh lari daripada akta, daripada soal itu. Tetapi bila nak selesaikan sesuatu perkara yang elok, seperti mana pemiutang tadi yang mereka berhutang ataupun mereka muflis tadi ada keluarga nak tolong bayarkan dia punya monthly payment kepada pihak bank, dia tak boleh bayar. Jadi untuk membayar tadi, untuk pihak bank menerima pembayaran tadi dari activate account, pihak bank perlu mendapatkan konsen daripada Jabatan Insolvensi. Di sini tidak dibenarkan pula. Pengarah Jabatan Insolvensi tak benarkan pula sebab dia terkekang dengan akta. Menjadi satu masalah lagi. Selain daripada itu juga berkaitan dengan akta ni, dan satu kes lagi. Kes yang berkaitan dengan satu isu. Mereka ni clear cut. Di bawah akta, dia mendapat tawaran membeli rumah murah sebanyak 22,000. Selepas itu, beliau bayar deposit kepada developer. Pihak developer mempunyai satu perjanjian persefahaman dengan bank yang memberikan pinjaman secara terus kepada yang pembeli tadi. Tiba-tiba pembeli tak jadi beli rumah tersebut. Cancel beli rumah tersebut, maknanya SNP terbatal. Dan duit deposit pun dipulangkan. Selepas duit deposit dipulangkan, bank tadi releasekan 100% loan tadi kepada pihak developer. Sedangkan SMP telah terbatal. Rumah pun dah tak ada. Selepas 5 tahun.
Tiba-tiba dia dapat bankrupt, dia kena bankrupt. Yang pembeli yang membatalkan pembelian rumah tadi tu, dia kena bankrupt. Tak ada dia punya first reminder, second reminder, statement, apa semua tak ada. Yang dapat surat bankrupt dia tu. Nah, inilah. Sebab kemudian dia buat laporan polis, bankrupt tetap dijalankan. Pendaftar mahkamah tetap jatuh ke hukuman bankrupt. Sepatutnya pendaftar mahkamah selepas beliau tadi melihat penipuan di antara developer dengan pihak perbankan tadi, menunggu hasil siasatan daripada polis. Jadikan peranan polis tadi dan perlu merujuk kepada hasil siasatan tadi mengenai ada kes ke tak ada kes. Kes dipanggil pemalsuan Kes pemalsuan. Di sini kebanyakan daripada isu-isu yang kita terima, kes yang kita terima, pihak pendaftar mahkamah membuat keputusan membangkrupkan mereka-mereka yang nak dibankrupkan tanpa rujukan, tanpa menjadikan kertas siasatan polis ni sebagai salah satu bahan elemen yang penting. Tak nampak kaya dia proses dia nak bankrupkan orang je. Jadi pun saya pun pelik lah. Seronok sangat dia bankrupkan orang. Dan perkara yang sama juga, apabila telah bankrupkan, kita tak boleh merujuk kepada lain. Kita terpaksa merujuk kepada selepas beliau dijatuhkan bankrupt, maka fail tadi akan diserahkan kepada Jabatan Insolvensi. Selepas sampai ke Jabatan Insolvensi, kita nak buat rayuan, kan, melihat fakta kes yang begitu jelas bahawa stimulus tadi adalah mangsa penipuan. Berdasarkan pada akta yang sedia ada, fail tersebut perlu dilihat semula. Dan Ketua Pengarah Insolvensi ada kuasa untuk melepaskan seseorang untuk lepas daripada bankrupt. Dan beliau boleh membuat siasatan sendiri. Kalau terdapat kes di situ yang prima facie punya kes yang berkaitan dengan ada keraguan daripada sudut perundangan, maknanya ada mangsa. Pihak Ketua Pengarah Insolvensi perlu melihat kes-kes begini dan melepaskan si bankrupt tadi. Tetapi pada peringkat ini, nampaknya seperti apa yang saya katakan peringkat awal tadi, agensi kerajaan seperti Jabatan Insolvensi ini peranan seperti robot yang tidak menjadikan perikemanusiaan sebagai satu timbang tara untuk melepaskan mangsa. Hasilnya, mangsa akan terbelenggu sebagai mangsa muflis sehingga semua hidup. Selain daripada itu, ada kes di mana mereka ni telah pun dibankrupkan selama 22 tahun, 22 tahun, 25 pun ada, 30 tahun, pun ada. 30 tahun pun ada, kan? Tanpa ada, tidak ada satu penilaian bagaimana untuk boleh membebaskan. Bagi pengguna yang ingin mengemukakan sebarang aduan, sila hubungi alamat dan nombor telefon yang tertera.